Dalam hadis ini, kitab ini dikumpulkan beberapa hadis Nabi SAW yang apabila kita buat benda tu, Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dosa kita. Walaupun secara direct tidak terlibat dengan mulut kita sebut astagfirullah, tetapi di sana ada beberapa amalan yang memudahkan untuk kita ni dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Hadis yang ke-23, menyebarkan salam dan ucapan yang baik. An Abi Ishaq anil Bara'i qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumā qabla an yatafarraqa. Daripada Abu Ishaq radhiyallahu anhu, daripada Bara' radhiyallahu an, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dua orang muslim yang bertemu kemudian bersalaman kecuali kedua-duanya akan diampunkan oleh Allah sebelum keduanya berpisah. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Abu Daud. Tips di bawah tu, lazimkan amalan bersalaman sesama muslim kerana ia dapat menggugurkan dosa-dosa. Janganlah menunggu hari raya sahaja untuk bersalam-salaman. Baik, pada malam ni kita nak tengok beberapa benda berkaitan dengan bersalaman. Kata para alim ulama, makna musafahah di dalam bahasa Arab, bersalaman ni kita panggil musafahah. Makna musafahah ni mengikut bahasa Arabnya adalah ilsaqu safhatul kaffi bil kaffi. Maknanya melekat atau menemukan di antara dua tapak tangan dan tapak tangan satu dengan tapak tangan kedua. Maknanya kita letak dua-dua tangan tu salam dengan orang. Tu nama dia adalah musafahah. Dan lagi syarat untuk musafahah ni kata para ahli ulama ialah wa iqbalul wajhi 'alal wajhi. Satu pegang tangan, satu lagi tengok muka dia. Itulah nama kata salam. Musafahah atau bersalaman ni, syarat dia atau rukun salam ni apa dia? Satu, mesti kita ni pegang tangan dia. Yang kedua, kita tengok muka dia. Kerana apabila kita buat dua benda ni, kata para alim ulama, li'annaha tuzhabu, kerana dia al-adawah bainal muslimin. Kerana dia boleh menghilangkan perasaan dengki atau perasaan tak suka atau bermusuhan di kalangan orang Islam. Katalah kita tak puas hati kat dia, tapi bila kita salam dengan dia dengan muka yang ceria, tengok muka dia senyum, maka perasaan musuh tu akan hilang, perasaan dengki pada dia akan hilang, perasaan benci sama orang Islam tu akan hilang. Tapi ramai orang yang dia hanya bersalaman tapi tak cukup syarat kedua. Apa dia syarat kedua dia? Adalah tengok muka orang tu. Dia salam, tapi muka tengok kipas. Dia salam, tapi muka tengok dinding. Dia salam, muka tengok bawah. Maknanya ada sesuatu benda di antara dia dengan orang yang dia salam tu, dia tak puas hati ke apakah, maka itu tak cukup syarat yang utama. Kerana dengan bersalaman ni, kata para alim ulama, dia boleh menyebabkan kasih sayang di kalangan orang Islam dan kasih sayang lah, cinta, kasih sayang kerana Allah SWT dalam diri sesama orang Islam tu akan ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Sayyidina Anas radhiyallahu anhu dalam Musnad Ahmad, orang yang mula-mula sekali yang mengamalkan salam ni adalah dengan musafahah, dengan salam ni adalah orang-orang Yaman. Fahum awwalu man jaa bil musafahati. Kerana mereka adalah orang yang mula sekali yang mai dan mulakan amalan salaman ni bersama-sama dengan Nabi SAW. Sejak pada hari itu, dia jadi satu budaya di dalam Islam, satu ibadah di dalam Islam ni bila kita bersalaman bersama-sama dengan orang-orang Islam. Banyaklah kelebihan salam ni, antaranya adalah apa dia? Apabila kita salam, Allah Subhanahu Wa Taala akan hapuskan
kedua-dua dosa orang yang bersalaman tadi tu. Dosa apa yang dihapuskan? Dosa kecil. Adapun dosa besar, mestilah kita ni melalui jalan taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita main salam saja Allah ampun dosa, tak boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila ditanya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Sayyidina Qatadah radhiyallahu anhu, siapa dia? Tabi'in. Dia tanya, qultu li Anasin, aku tanya pada Sayyidina Anas bin Malik, akanatil musafahatu fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Akanatil musafahah fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu-dulu, zaman sahabat-sahabat dulu, Sayyidina Qatadah tabi'in, dia tanya, ada tak sahabat-sahabat disalam dengan orang? Kata Sayyidina Anas bin Malik, qala na'am. Ya, bersalam-salaman di antara kami, sahabat-sahabat Nabi, maknanya benda tu memang wujud di kalangan kami. Bila sahabat buat, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, bila sahabat buat sesuatu benda tu, maka di zaman tu ada Nabi SAW dan Nabi tak cegah, Nabi tak halang, Nabi tak marah, maka benda tu tidak dilarang di dalam syarak. Kalaulah dibuat di zaman sahabat dengan berleluasa dan Nabi SAW larang, tegah, marah, maka benda tu tidak dibenarkan di dalam syarak. Sama ada benda tu dibuat oleh Nabi SAW ataupun benda tu tak dibuat oleh Nabi, tetap juga dia dianggap sebagai sunnah. Sebab apa? Sunnah tu ma udhifa ila Nabi SAW qawlan aw fi'lan aw taqdiran. Apa sahaja yang disandar pada Nabi, sama ada dalam bentuk perkataan atau perbuatan atau pengakuan. Antara pengakuan yang masyhur apa dia? Makan dhab. Dhab tu apa? Bewak. Saya pernah bawa tuan-tuan muqaddimah tentang salah seorang daripada isteri Nabi SAW yang hidangkan kat Nabi daging dhab tu. Kan Nabi tak lalu, Nabi tak makan. Nabi kata, kami tak biasa makan daging ni. Tapi Nabi tak marah, sahabat makan. Nabi kata, tak apa-apa, hampa makan. Cuma aku tak biasa makan makanan ni. Hampa nak makan, hampa makan lah. Benda ni boleh. Nabi tak makan, Nabi tak buat. Tapi Nabi mengaku. Jadi bila bersalaman ni wujud di zaman Nabi SAW, maka kita tak salah. Bahkan tadi tengok nanti Imam Nawawi kata sangat sunat yang sangat dituntut apabila kita jumpa bersama-sama kita ni, kita bersalaman. Musim Covid ni dah lah kan. Covid ni salam butuh je sebab ada penyakit. Dan kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, musafahah itu sunat yang sangat dituntut indat talaqi, apabila bertemu di antara satu dengan yang lain, maka kita bermusafahah atau bersalaman.